kita selalunya ada objektif kajian. Ya, objektif kajian. So, bila kita menjelaskan tentang objektif, dia nampak ada kesamaan dengan persoalan kajian. Jadi nanti persoalan kajian ya. Jadi apa itu objektif kajian? Objektif kajian ialah menjelaskan hala tuju kajian dan perkara-perkara yang diharap akan dapat dicapai di akhir kajian nanti. Jadi bila kita membuat satu kenyataan dari objektif, dia selalunya dia pernyataannya dia dalam bentuk kenyataan atau statement. Contohnya ya, pernyataan tersebut uh, menentukan ya, ataupun mengenal pasti ya, ataupun kita pun boleh selalunya dalam perkataan dalam bahasa Melayu, selalunya penggunaan perkataan dia adalah menentukan tahap kemahiran insaniah, ataupun boleh juga mengenal pasti perbezaan kemahiran insaniah berdasarkan jantina. Ya, ini bentuk perkataan daripada objektif. Kalau kita bandingkan dengan persoalan kajian, nanti itu saya akan jelaskan. Dalam persoalan kajian, dia dalam bentuk soalan ya, berbentuk soalan. Contohnya kalau tadi menentukan, kita akan jadi persoalan dia, apakah tahap? Nah, itu persoalan. Dia hampir bentuk sama dengan objektif, tetapi cara ayat disusun itu ada nampak perbezaan. Sebagai contoh, saya bagi dulu untuk objektif. Ya, beberapa contoh untuk objektif di sini. Yang pertama, menentukan tahap ya, amalan kemahiran insaniah dari aspek kepimpinan, kemahiran berfikir, pengurusan teknologi interpersonal dan bekerjasama. Jadi ini satu cara penulisan daripada objektif kajian. Ya, contoh cara yang lain contohnya adalah mengenal pasti perbezaan amalan kemahiran insaniah dari aspek kepimpinan, kemahiran berfikir, pengurusan teknologi informasi, interpersonal dan bekerjasama berdasarkan jantina. Jadi di sini ada kewujudan lagi macam dia mencari perbezaan. Ya, so kenyataan ataupun cara penulisan ini untuk objektif kita boleh buat dalam bentuk point ataupun numbering dia 1, 2, 3. Ada berapa banyak kita punya variabel, maka kita boleh tulis banyak ya. Tetapi ada sesetengah mungkin cara penulisan yang lain di mana sekiranya dia menubai bahawa contoh di dalam tahap ini ya, contohnya menentukan tahap amalan kemahiran insaniah, mungkin dia tambahkan dengan variabel lain disebabkan dia masih lagi mengukur tahap. Contohnya menentukan tahap amalan kemahiran insaniah, koma ya, sokongan budaya sekolah, koma ya, sokongan persekitaran, koma. Jadi dia letak dalam satu objektif, untuk satu objektif boleh ya, cara penulisan tersebut pun boleh memandangkan ianya dia objektif tersebut dia sama-sama bagi menentukan tahap ya. Begitu juga sekiranya kalau hendak mengkaji perbezaan. Nah, perbezaan pun sama. Kalau di sini sekarang saya bagi satu saja, iaitu untuk kemahiran insaniah. Mungkin ada contoh yang lain akan terjumpa, iaitu berkenaan perbezaan juga yang melibatkan banyak pemboleh ubahnya. Contohnya kemahiran insaniah, koma, sokongan pembelajaran, koma, persekitaran sekolah, koma, berdasarkan jantina contohnya. Ataupun dia nak tambah lagi berdasarkan jantina dan kaum contohnya. Boleh. Jadi ada cara penulisan objektif tersebut dia ringkaskan di mana dalam bentuk dia mengkaji tahap, sekiranya ada setiap pembeli ubahnya mengkaji tahap, maka dimasukkan dalam satu objektif yang sama, maka ianya boleh dibuat seperti itu. Ya. Nah, begitu juga untuk saya contoh yang ketiga ini, mengenal pasti hubungan sokongan persekitaran budaya sekolah dan bilik darjah dengan peningkatan kemahiran insaniah. Pun sama juga. Ya, kalau kita melibatkan pelbagai banyak pemboleh ubah dan kita boleh masukkan semua sekali, contohnya mengenal pasti hubungan persekitaran sekolah, koma, budaya sekolah, koma, contoh ya. Kalau ini ada bilik darjah dengan peningkatan kemahiran insaniah. Jadi boleh semua masuk untuk objektif.
Ya, jadi berbeza nanti dengan persoalan. Nah, kalau untuk persoalan kajian, dia punya pernyataan tu hampir sama macam objektif,